dia dengar kat area belakang dia ada macam bunyi orang berjalan lah, tapak kaki. Tapi jenis tapak kaki yang berat tau. Macam ni. Macam gitu. Yang memang jenis besar tapi berat. Aku macam dengar orang minta tolong lah. Dia cakap dia dengar orang minta tolong. Lepas tu out of nowhere mata si kawan dia ni yang Seperti yang korang tahu, hari tu kita telah pun melakukan event meet and greet. Dan pada event meet and greet itu telah ada orang yang sponsor kita, iaitu Jeng. kerepek bawang. Kerepek bawang yang ada pada saya ni bawang crispy. Yang ada pada Zura Bawang padu. wow. Bawang padu. Kalau nak tahu kerepek bawang crispy, siapa yang berminat untuk original ada pada saya. Siapa yang berminat nak ada campuran selain daripada rasa dia, Yang tak suka bawang sangat lah kan. Ya, yang tak suka bawang sangat. Ni dekat mana nak dapatkan ni? Korang boleh tengok Facebook diorang dekat Empire kerepek bawang. Empire kerepek bawang. Saya boleh buka ke? Boleh, saya boleh buka. Saya sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang original. Saya suka ni. Sebab apa original saya dah biasa makan. Saya nak try yang ni. Tapi saya tak pernah try yang original lah. Try original. Bagi saya original lagi original dah biasa time hari raya kita dah boleh dapat. Tapi yang bawang padunya, so nak dapatkan dia korang boleh je pergi dekat Empire kerepek bawang dekat Facebook dia. Okay? Dia ambil tempahan, dia ambil juga kalau untuk event ke apa dia ambil je. Empire. Korang boleh contact dia dekat Empire kerepek bawang. Assalamualaikum and welcome back to channel Anak Hantu. Lain anak? Lain hantu. Hari ni kita punya hantu agak tak berapa sihat. Sebab kenapa Awi? Aku telan gula je. Telan gula. Tak adalah. Lain anak. Lain hantu. Okay kawan-kawan, hari ni seperti biasa, hari Sabtu kita bertemakan lagi Cik Chong. Ada tu yang panggil aku Awi Chong. Awi Chong. Dia Chong-Chong dengan aku. Dah macam nama Cina. Yelah. Zura jadi apa ni? Saya macam biasa, saya tetap menjadi dinosaur. Tu kan hilang otaknya. Yang penting jangan lupa like, share and subscribe. And hit bell notification tu. And jangan lupa subscribe dan nak pergi 100k subscribe. Lepas tu share kat kawan-kawan. Okay, yang penting itu yang penting. Jadi seperti biasa, sebabkan otak dah hilang dengan jawapan Zura, up. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kepada penonton-penonton pada hari ini, sebelum saya ingin memulakan segmen ini, sila tekan button subscribe and share and hit that bell notification untuk segala tontonan video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada macam announcement dekat mall. So Zura, kita ada Zura di set pada hari ini. Wah, macam dah lama je diorang tak jumpa saya. Mana tiap-tiap minggu jumpa. Tapi diorang tak pernah tengok Zura macam ni. So hari ni Zura bertemakan apa? Saya bertemakan monster. Saya dah tengok Awi pakai pocong. Zahir dah jadi ustaz yang macam tak betul sangat tu. Saya nak jadi monster. Ini bukan monster, ini toyol ni. Monster lah sebab dia ada tanduk. Toyol mana ada tanduk? Ada. Toyol botak. Ni banyak rambut. Toyol ada tanduk, ada mata satu. Ya ke? Zura daripada seberang. Kita Malaysia, toyol ada tu. Ya ke? Janganlah menipu. Saya ya tahulah. Allah, buat apa? Dia cakap aku menipu. Awi, toyol dengan Zura macam ni. Dia sendiri mengaku toyol dengan dia macam gitu So hari tu punya video ramai cakap komen, "Wi, aku tak nak tengok malam, aku nak tengok pagi." Apa hal? Sebab takut. Kali ni aku tak ada buat mata bulat. Aku buat natural. Hari ni saya tengok Awi bukan macam pocong sangat lah. Dia lebih kepada kelawar. Betul lah. Kalau lah orang yang buatkan, memang tak ikhlas. Sebesar-besar alam dia buatkan aku. Kau tengok, memang tak ikhlas sebesar-besar alam. Dia ingat aku boleh terbang kat kena macam gitu. So cerita pada hari ini bertemakan apa? Hari ni saya nak bawa cerita pasal hiking. Saya nak cerita pasal hiking. Pengalaman hiking yang macam cakap sedih sikit Okay, dia hiking, aku bukit. Tak boleh, ada satu je. Nak hiking kena bukit. Kali ni kita bawa cerita pasal
hiking. Siapa mula dulu? Sebabkan Awi macam kelawar hari ni, Ha. Awi start dah dulu. Saya start dulu. By the way, sebelum saya start, jangan lupa dapatkan novel 7. Selagi stok masih ada. Jeng jeng jeng. Okay, cerita ini tentang satu bukit yang berada di mana saya tidak tahu. Aha. Tapi cerita ini dikongsikan oleh Aina. Aina tulis dekat dalam conversation tu. Dia cakap, aku ni adalah seorang pendaki yang sangat aktif. So boleh dikatakan kadang-kadang hampir tiap-tiap minggu dia balik kerja, dia kalau sempat dia akan pergi hiking. Tetapi dia memilih untuk hiking yang biasa-biasa saja. Tapi masalahnya Aina cakap dekat sini, aku tak nak bagi tahu nama tempat yang aku hiking tu. Sebab apa? Aku takut nanti orang tahu and ramai orang pergi ke, ataupun orang akan cakap benda-benda yang tak elok yang akan menakutkan aku lagi. So dia namakan bukit tu Bukit Lee. Bukit Lee. Aku tak tahu ada ke Bukit Lee. Tak ada kan Bukit Lee kan. Kita tahu dia Bukit Lee. namakan bukit tu mungkin lah ada lain, tapi sebutan dia Bukit Lee. Dia cakap nama bukit tu, aku panggil bukit tu Bukit Lee. So bukan nama sebenar kata si Aina ni. So Bukit pun bukan nama sebenar aku tak tahulah dia. Dia yang cakap bukit tu bukan nama sebenar, aku iyakan aje lah. So Aina ni dia bekerja dekat satu company swasta, kerja office lah. So dia selalu balik kerja pukul 4.30 petang. So dia cakap work life balance dia sangat bagus lah, aku suka. Yes. So bila setiap kali Aina ni balik pukul 4.30, so dia nak pergi ke tempat hiking tu adalah mengambil masa dalam 20 minit lah. Jadi biasanya dia akan start hiking pada pukul 5. So dah pukul 5 dia akan start apa semua, 5 ke 5 minit dia akan start hiking dekat Bukit Lee tu. Betul, dekat cerita dia juga dia bagi tahu dekat Bukit Lee tu dia ada 2 jalan. Satu jalan tar, satu jalan yang masuk hutan. So dia cakap tapi jalan masuk ada 2 track lah. Dia ada 2 track. So kalau petang-petang hari bekerja, dia hanya akan ikut jalan tar. Sebab jalan tar ni dia tak mencabar sangat, tapi dia okey lah. Kan orang cakap untuk panas-panaskan badan sesuai. Tapi kalau nak yang ekstrim kena masuk jalan hutan. So dia dah biasa ikut jalan tar. Tiba-tiba pada hari cuti, hari Sabtu pagi, dia macam fikir-fikir macam pagi-pagi ni, tapi pagi dia tak adalah pagi sangat. Pagi dia pukul 11. Wah, Melayu. Pagi dia pukul 11. Lepas tu pagi dia pukul 11 pagi, tiba-tiba dia nampak macam ramai orang hari Sabtu tu. So dia macam fikir, okay, jalan tar dah ramai orang. So tak nak lah dia nak masuk jalan hutan. Sebab dia rasa dia dah lama tak masuk ikut jalan hutan kan. And bukit tu, Bukit Lee ni, dia cakap dia dah biasa dah dengan tempat tu sebab dia dah selalu pergi kan. So dia dah hafal lah jalan-jalan bukit tu. So dia cakap dia dah masuk dekat dalam tempat hiking tu, dekat dalam hutan tu dalam 100 meter. 100 kenapa susah sangat nak sebut ni balanya. 100 meter ke dalam tempat itulah. Okay, tak ada bahasa Cina pula ni. 100 meter. 100 meter dekat tempat hiking tu. Kali tiba-tiba dia cakap dia tiba-tiba nak ikut jalan tikus. Jalan tikus? Yeah. Dia cakap siapa yang tahu Bukit Lee ni, atau nama sebenar, bukan nama sebenar dia, Bukit Lee lah yang dia panggilan. Siapa tahu dekat tempat hiking tu ada 3 jalan tikus. Siapa orang-orang OL yang dah selalu hiking dekat tempat Bukit Lee ni, dia akan tahu ada 3 jalan tikus. Salah satunya dia ada level. Jalan tikus ni easy, medium, hard. Dia cakap situ bukan aku So dia dah pernah, si Aina ni dah pernah easy dengan medium, dah pernah try. Dia nak try yang hard. Sebab apa? Dia nampak ada 4 orang uncle Chinese, 2 perempuan 2 lelaki masuk situ. So dia pun macam fikir, okay, ada teman dia masuk. Bila dia masuk dalam tu, mula-mula tak ada apa-apa. Bila dia sampai tengah-tengah, dia dah start lost. Sebab apa? Dia cakap pacing uncle dengan aunty ni lagi laju daripada dia. Dia pace berapa? Tak tahu pace berapa. Dia cakap contohlah, kalau aku pace 3, aunty ni maybe pace 6. Wah. Laju betul. Padahal dah tu dengan bertongkat. Jadi dia cakap aku try untuk catch up tapi tak boleh. At the end aku ikut dekat jalan tikus yang ketiga ni, aku pusing tempat yang sama. Sebagai contoh Sekejap. Mana tangan aku hilang? Tak boleh keluar dah tangan aku. Sekejap. Okay. Sebagai contohnya, okay, yang ni tengah, dia jalan dah sampai tengah. Okay, dia pun ada 2 cabang, kiri dengan kanan. Dia ikut kanan, dia pusing-pusing, dia datang balik. Dia ikut kiri, dia jalan-jalan, datang balik. Dia keluar balik dekat tempat tu? Yes, dia ikut kanan ke, dia ikut kiri ke, pusing balik dekat tempat yang sama. Maksudnya dia dah jam. Dia dah takut. Dia pula pakai jam. So dia macam, okay, aku dah sejam dia pusing tempat yang sama. So dia cakap tak apalah, dia try ikut kiri, tapi dia pencong, ambil kanan. Ikut kiri bukan tegak and pusing. Faham tak? Contohlah, okay, dia ikut kiri kan, dia ambil kiri. Okay, bayangkan benda tu bulatan. Dia ikut, okay, tengah-tengah bulatan tu, yang belah kiri dia tegak.
Dia potong separuh macam itu. So bila dia potong separuh, dia sampai dekat tengah-tengah. Anggaran dia dah sampai dekat tengah-tengah. Tengah-tengah jalan tu ada satu pokok tumbang. Oh. So jalan tu kena blocking lah. Yelah, tak boleh lalu. Tak boleh lalu. Jadi dia patah balik. Bila dia patah balik, dia ingatkan dia akan jumpa jalan tadi. Tak, dia makin sesat. Dia seorang lah. Dia seorang kat situ. Dekat situ. Masalahnya dia nak gelabah tapi dia masih lagi boleh lah. So dia pun ambil call dia, phone dia boleh call orang. So ada line tapi 2 bar saja. Dia cakap dia try call kawan dia. Call tak dapat. Call tak dapat. Tak apa lah, maybe kat sini line tak cukup kuat. So dia pun try naik. Tapi waktu dia nak naik, tiba-tiba dia jalan tegak. Depan dia ni ada satu bukit yang ada tali. Oh, tahu. So dia macam fikir mungkin jalan dia. Dia pun naik sampai atas tu. Bila dia sampai atas, nak tahu apa yang dia nampak? Dia bukannya dekat jalan yang ataupun tengah-tengah dalam hutan. Dia dekat atas puncak sekali. Dah sampai dah. Dia cakap tempat ni aku tak pernah sampai weh. Pasal bila dia sampai dekat atas puncak, dia nampak dekat bawah ni. And dia tahu dah tadi yang dia jalan tu dekat mana. So apa dia dah ikut biasa. And auntie dengan uncle yang 4 orang yang dia cakap tu ada dekat di bawah bukit satu ni je. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Tengah naik lagi. Uish. So dia masih fikir, laju ni aku. Aku dah jumpa jalan shortcut yang baru. Dia pun tunggu uncle dengan auntie dia naik. Like tunggu kan. Like 10 minit. Relax jap. Dia pun berehat dah. Duduk dekat atas tu. Duduk kejap. Sambil keluarkan roti dalam beg dia. Makan dengan air, minum semua. Tunggu 10 minit. Lepas dia habis makan roti, dia cakap, lamanya auntie ni. Aku nampak dia bawah ni je tadi. Dia pun jengah. Tak ada siapa dah. Dah tak ada dah auntie dengan tu semua. Dah tak ada dah. So pun dia macam fikir, maybe dia orang pergi berehat dekat tempat yang dia naik tadi kot. Dia pun turun. Dia turun balik. Okay, dia turun. Okay, dia pun jalan balik. Dia nampak pokok besar. Dia jalan balik. Tapi jalan yang dia nak patah balik ke jalan yang sebelum dia sesat yang pusing tadi tu, dia tak jumpa. Dia jalan-jalan, dia pusing jumpa pokok. Bayangkan, okay, pokok tengah-tengah, dia sini. Dia pusing, jumpa pokok. Okay, dia pusing balik, jumpa pokok. Pokok yang sama. Bila dia pusing balik sini, dia akan jumpa tali tu untuk naik atas. Itu je yang dia jumpa jalan. Maksudnya dia nak explore lagi. Tapi yang dekat depan ni semua pokok tinggi-tinggi yang besar-besar. Yang memang tak ada jalan, orang buat jalan tak ada. So maksudnya apa? Jalan tu belum diterokai. Biasanya kalau orang OL pendaki, dia akan berani. Sebab apa? Dia disediakan kompas, dia akan bawa, dia dah ada barang-barang dia. Maybe dia akan duduk dalam tu 2-3 hari untuk explore benda tu. Maksudnya dia ni, dia tak tahu. Betul. So dia nak masuk, dia takut-takut. Okay, masalahnya bila dia dah ada balik dekat depan pokok ni, like tiba-tiba dia dengar dekat area belakang dia ada macam bunyi orang berjalan lah, tapak kaki. Tapi jenis tapak kaki yang berat tau. Macam ni. Macam gitu. Yang memang jenis besar tapi berat. So dia macam fikir maybe ada orang. Okay, dia pun berlari dekat jalan dekat tempat yang dia dengar tapak kaki tu. Maybe ada orang yang ramai ke kan, yang tengah tu kan. Bila dia sampai dekat bunyi tu, hilang. Dah tak ada dah. Sebab kata si Aina ni. Lepas tu Aina ni pelik. Tadi ada dengar. Lepas tu tiba-tiba dia dengar lagi bunyi tapak kaki yang berat. Belah sini pula. Dia cakap aku dengar macam dekat belakang aku. Dia lari lagi. Dia pergi dekat belakang, selang dia beberapa tapak, bunyi tu hilang. Aku dah macam pelik. Aku dengar dekat mana. Lepas tu kali ketiga dia dengar bunyi macam ni. Tapi setempat. Lepas tu? Tapi kali ni bukan kiri dan kanan. Atas dia. Dia pandang suara atas. Tu dekat atas dia? Suara tapak kaki tu dekat atas. Bunyi macam orang hentak kaki dekat atas. Bila dia pandang atas, dia cakap dekat atas dia ni ada satu macam binatang yang sangat besar, yang tengah terapung, tengah tunduk sambil pandang dia, sambil jelikan lidah macam ni. Oh my god. Sambil hentak kaki. Hentak kaki kat mana pula? Dekat atas kepala atas? ni. Atas kepala ni tanpa ada apa-apa, benda tu hentak kaki tapi dengan bunyi. Oh my god. Dia cakap macam gitu Syaina ni. So bila dia nampak gitu, apa kalau kau seorang perempuan ataupun lelaki kau akan buat? Kalau benda tu dah buat, binatang tu dah buat dengan jeli lidah. Menjerit. Dia tak jerit. Dia cabut. Dia lari lah. Lari lah. Dia tak jerit. Dia lari. Dia tak jerit, lari. Dia terlupa kau nak jerit. Tak tahulah. Tapi Syaina ni cakap, tanpa dia fikir panjang, dia lari terus. Tak kisahlah dia masuk mana pun, lari. Dia pusing. Pop. Punyalah dia rasa dia lari tu punya jauh. Sekali depan tu sahaja. Okay, macam ada bukit sikit, dia lari, pop, dia jatuh bukit tu, dia guling-guling, pop. Dah jumpa balik dekat checkpoint sebelum dia masuk ke jalan tikus yang hard tu.
Yang level 3 punya jalan tu. Dah sampai depan tu dah. Dah sampai depan tu je. And dekat depan tu ada uncle anti Cina yang tadi tu. Yang 4 orang tadi Yang tu. 4 orang tadi tu. So uncle anti Cina tu tolong dia apa semua, tanya kenapa, tenangkan dia apa semua. Bila dah relax, dah tenangkan dia, aunty tu tanya, you kenapa? You tadi I tengok you ada belakang tiba-tiba you hilang. Kita orang tunggu you, kita orang cari you, tapi you tak ada. Cakap tak aunty, I cari you. I cari you. Dia dah relax apa semua, barulah aunty tanya kenapa, cuba cerita tenang apa semua. Dia pun bagi tahu yang dia pusing dekat tempat yang sama, dekat atas kepala dia ada benda and so on semua. Dia naik dah dekat atas puncak apa semua. Lepas tu aunty tu cakap, tadi kita orang sudah sampai puncak, mana ada lagi puncak daripada sini? Dah jam. Lepas tu dia cakap, tak ada aunty, I ada naik itu satu tali sampai puncak lagi, I nampak you dekat bawah. Tak ada, ini bukit lah, ini tempat I pergi tadi, atas saja bukit, tak ada lagi atas. I sudah hiking ini tempat 30 tahun lah. Tak ada punya, okay. Macam mana boleh ada bukit satu lagi? That's the problem. So, bila si Ainan ni bagi tahu yang ada satu makhluk atas kepala dia, antak kaki apa semua, dia cakap, aunty tu cakap lah, oi, ya 30 tahun I ni hiking tak ada pernah kena apa-apa. Macam mana you boleh kena? Oi, ya, you pergi balik lah. You jangan datang ini tempat lah. You balik lah, you balik, you cuci you punya diri elok-elok lah. Lepas daripada tu, Dak Ainan ni cakap, aku dah taubat nak masuk dalam hutan and try jalan tikus. Aku cuma ikut jalan yang apa ranger bagi tahu saja. Peneroka bagi tahu ikut jalan A lah aku ikut. Lagi satu mungkin sebab dia seorang kot. I don't know nak lah. Nak teroka pun tak ada kawan. I don't know lah. Tapi itu yang dia cakap. Tapi benda yang dia trauma adalah binatang tu lah. Scary-nya. Aku tanya dia, binatang tu macam mawas ke? Tak binatang tu macam satu binatang yang berbulu, tapi kita tak tahu nak label dia apa. Dia bukan macam hantu lah. Bukan. Dia bukan macam binatang yang ada mata yang merah ke apa, kegigian tajam, tak. Cuma binatang besar. Dia cuma binatang yang besar, berada di atas kepala kau tanpa jejak dekat apa-apa. Cuma dia tunduk pandang kau and sambil lidah dia bermain. Macam gitu. That's all. Aku tak tahu nak label tu hantu ke, tapi bagi aku tahu itu binatang. That's tapi all. dia bukan dia bukan hantu dunia ke kita kot. tak tahulah, tapi itu yang Aina bagi tahu. So dia macam gitu. Wow. So lepas daripada tu, lepas minggu lepas daripada dia dah tenang and so on semua tu, ada kawan office mate dia ajak dia pergi situ. Dia pergi. Tapi dia pergi sekali lagi selepas dia dah okey. Cuma dia akan ikut jalan tu. Cuma kawan dia yang ni berani sangat nak try jalan yang tu. Yang hard tu. Dia cakap kalau kau ikut ni aku balik. Dia tak nak so berani. dia tak nak lagi lah. Dia takut lah. Ya. Kenapa kalau macam Zura saya punya pun Zura kostum dah macam ke belakang sikit. tu lah tu. Dah macam pakai tudung turban. So macam gitulah ceritanya. Daripada Oish. Aina. Scary-nya. Tapi dia kira berani juga sebab hiking seorang-seorang. Tak tahu. Dan cuba untuk jalan baru. Wow. Itulah. Tapi aku tak tahu bukit tu bukit apa. Dia tak nak Bukit bagi tahu. Lee lah. Dia cakap tu Bukit Lee. Bukit Lee. Kat mana dia cakap tak apa. Ini Bukit Lee. Orang-orang lama je kalau tahu yang ini bukit mana dia akan tahu. Aku macam aku pun kaki hiking juga. Bukit Lee. Mana aku tahu Bukit Lee kat mana aku cakap. Macam itulah. Nak cakap Bukit Broga macam pelik pula. Dia dekat mana, Melaka ke bukan? Dia tak bagi tahu dekat mana. Dia cuma bagi tahu Bukit Lee je. Kalau nak cakap pasal bukit, kat semua tempat ada Itu bukit masalahnya. Dia cakap ni Bukit Lee. Tapi baby dia nak rahsiakan kot. Ataupun ada pernah kejadian banyak-banyak benda jadi ke, dia tak nak beritahu ke. Tu siapa tahu Bukit Lee, komen lah kat mana Bukit Lee. Kok tiba-tiba nama betul ada Bukit Lee ke kan. So macam itulah ceritanya daripada Aina. Okay Zura, you ready for MCO? Ready? Ready, okay. 1, 2, go. Hai, nama saya Aisyah. So, bukan nama sebenar. Hari ini saya nak cerita satu ataupun dua kisah seram yang pernah jadi waktu saya sekolah menengah. So, saya ni sekolah berasrama lah daripada Form 1 sampai Form 5. So, cerita ni jadi waktu tu saya Form 2. Kalau duduk asrama, biasanya kita malam dah kena tutup lampu lah dalam pukul, saya tak ingat lah, pukul 11. Pukul 11 dah kena tutup lampu, wajib tutup lampu. So kalau tak sempat nak siap kerja waktu prep tu dia macam waktu yang dia orang sediakan untuk kita naik pergi sekolah, untuk buat kerja sekolah, untuk study ke apa. So bila balik malam sepatutnya terus tidur. Tapi in case kalau tak sempat siap kerja waktu prep tu, terpaksalah buat kerja dekat koridor, bawa meja study pergi dekat koridor, jadi buat kerja kat situ ataupun betul-betul dekat depan pintu sebab nakkan cahaya lampu kan. So cerita ni jadi satu malam, waktu tu saya Form 2 ke Form 3 tak berapa ingat. Form 3 kot. Waktu saya Form 3 tu kita orang macam Form 3 kan PMR. So waktu tu kita macam study
tengah malam. Saya macam study group lah dengan ada lagi seorang dormmate. So dah habis study dalam pukul 2 ke pukul 3 pagi, and then kita nak pergi tidur. So tak ada apa-apa jadi pun yang seram time tu. Kita pergi toilet sama-sama, pergi cuci muka, masuk dalam tidur. So time tu tiba-tiba saya macam takut tau. Macam kita tiba-tiba rasa meremang tapi tak tahu apa punca. So orang kata kalau memang meremang tu sebenarnya memang diri kita boleh rasalah dia ada dekat sekeliling. So waktu tu saya pun macam, nama kawan saya ni Farah lah, bukan nama sebenar juga. So saya macam, Farah, saya nak tidur dekat aku nak tidur dekat katil kau lah malam ni, sebab macam tak naklah tidur seorang. Lepas tu okay, so katil tu kan dia double decker, Farah ni di katil bawah. So saya pun tidur sebelah dia. Dekat sebelah katil Farah ni ada katil seorang kakak senior lah. So kakak senior tu saya tak ingat nama dia. Dia baru masuk tahun tu. Dia form 4. So dia baru masuk asrama lah waktu form 4 tu. Akak ni dia memang jenis yang pendiam je. So saya pun macam, kita orang tak rapat pun dengan dia. Sebab dia pendiam sangat, and then dia selalu homesick. So waktu tu saya macam tak boleh nak tidur. Kita kan kalau dah macam terlajak waktu tidur, kita akan susah nak tidur. So saya macam terpusing sana, pusing sini. Masih lagi berbual-bual lah dengan Farah ni dekat atas katil. Tapi slow down lah suara tu, sebab takut orang lain terjaga kan. So time tengah tiba-tiba saya macam diam. Ada bunyi macam ni. Ada bunyi macam tu. So katil Farah ni dia betul-betul dekat tepi tingkap. And then kita orang baring tu pula betul-betul menghadap tingkap. Tapi dekat tingkap tu ada langsir lah. So nasib baiklah, so kita orang tak nampak apa-apa. Tiba-tiba kakak yang dekat sebelah ni dia kan tidur. Tiba-tiba dia cakap macam ni, apa benda tu? Cantiknya, warna hitam. Tiba-tiba dia tak tahu dia mengigau ke apa, tiba-tiba dia cakap macam tu tau. Saya tak ada cakap apa-apa dengan Farah tu. Saya terus bangun daripada katil dia. Saya lari pergi keluar dom. So macam meremang gila. Kenapa kau tiba-tiba mengigau cakap macam tu? And kenapa time tu kebetulan time kita orang dengar bunyi ada ketuk dekat tingkap tu. Time tu lah kakak dekat sebelah tu nak mengigau macam tu. Dia tak seram yang kita orang nampak apa-apa, tapi situasi tu sangat seram dan meremang dengan suara akak tu yang macam, kenapa, apa benda tu, cantiknya. Waktu dia cakap cantiknya tu, saya macam, oh yelah dia ngigau kan, biarlah. Tiba-tiba cakap warna hitam. Waktu dia cakap warna hitam tu, saya dah tak cakap apa, saya lari je keluar bilik. Itu je kot cerita saya. Dia macam tak seram sangat, tapi kalau Farah yang bukan nama sebenar tu ingat peristiwa tu, mesti dia pun dapat rasakan betapa seram dan meremangnya ketika itu. Itu bukan tak seram kak. Itu seram kak. Tengah tidur. Dia bila tak nampak dengan dengar, itu yang seram. Ya. Dia bila nampak tapi tak dengar, itu kurang seram. Okay? Macam sama je aku cakap. Sekejap tengah fikir tak nampak tapi tak dengar. Dia tak nampak tapi dia dengar. Itu seram. Dia nampak tapi tak dengar, kurang seram. Kurang seram. So apa kalau nampak maybe jauh. Ini kau mainkan dalam dekat contohlah sebelah sini. Kau tak nampak ni, tapi kau dengar dia cakap. Kau akan fikir mana dia? Where are you? Seramnya. Oh tu, tapi tu cerita pasal kat asrama lah Betul. Kalau asrama ni memang cerita dia tak habis-habis lah orang cakap kan. Siapa tadi nama dia? Aisyah. Tadi kita dah dengar cerita daripada Aisyah. Sekarang kita dengar cerita daripada Zura. Toyol Zura. Saya boleh start cerita kot? Silakanlah. Saya dah bagi peluang untuk bercerita. Cerita Zura ni pasal ada seorang kawan. Sepasang kawan. Kawan ni lah, 2 orang. Sepasang 2 orang lah kan. Okay, ada kawan ni nama dia Akid and Mio. Mino. Mio pula. Akid dengan Mino ni. Nama dia Aminor. Panggil dia Mino. Macam tu. So, diorang berdua ni memang jenis yang hiker lah. Memang hiking selalu. Pergi hiking kan. And
berkawan ni pun memang berdua je. Tak ada, bukanlah berdua je, tak banyak kawan kan. Lepas tu, so diorang pun macam okey lah. Macam biasa, hari Sabtu ni kita pergi hiking lah. Sebab diorang bukan kerja dekat tempat sama kan. But diorang selalu catch up lah. And then dah planning. Cut it short, diorang pun nak pergi dekat salah satu orang cakap gunung lah. Gunung yang bukan bukit tau, gunung yang agak famous gak dekat kita ni, kalangan kita ni. But tak mention mana gunung lah. Kat mana tu? Kata nama sebenar, cerita pun mesti sebenar. Dekat mana? tak boleh mention sebab ada case. Faham. Sebab ada kejadian yang macam tak boleh mention. Okay, Faham. the thing is tak boleh mention nama tu. Lepas tu, tapi gunung lah kat Malaysia. Faham. Okay, and then diorang decide nak pergi dekat gunung A ni. Okay. Masa dalam perjalanan tu, untuk pergi dekat gunung ni, diorang kena lalu dekat satu kawasan yang agak berhutan-hutan sikit. Berhutan-hutan. Memang macam kawasan-kawasan hutan sikit . And diorang kena lalu kawasan yang ada hutan-hutan sikit. Masa diorang lalu dekat satu kawasan tu, budak berdua ni, si Akid dengan Mino ni, diorang ternampak ada 2 rumah kembar dekat situ. And setahu diorang, dekat situ tak pernah ada rumah kembar sebelum ni. Sebab beberapa kali diorang selalu juga pergi hiking kat situ. Mungkin last diorang pergi hiking dekat situ katanya dalam 7 ke 8 bulan lepas. Tapi bila dia datang balik, dekat jalan tu ada 2 rumah kembar dekat situ. And diorang macam, bila masa pula diorang ada rumah kat sini ke kita yang tak perasan kan? Okay. Lepas tu Akid macam, aku pun tak pernah perasan duduk rumah ni. Satu, rumah dia memang nampak cantik, nampak kemas lah. Satu lagi rumah dia nampak usang. Bukan nampak usang, nampak lama lah. Nampak lama lah, macam tak terurus. Tapi bentuk rumah dia tu sama. Klasik or modern? Orang cakap rumah 2 tingkat yang biasa lah. Okay. 2 tingkat yang biasa, bukan yang megah sangat tu semua, tak ada. Okay. Yang Boleh biasa, bayang, tapi, boleh bayang. Tapi ada dekat tepi jalan tu. So diorang macam, memang tak pernah nampak rumah tu kan. But diorang macam maybe baru bangun kot, ataupun memang diorang tak pernah fokus dekat jalan tu sebelum ni. So diorang abaikan je rumah tu. Terus jalan sampailah dekat gunung tu. Sampai dekat gunung tu diorang pun parking, siap-siap lah keluar, nak pack keluar apa semua kan. Masa tengah jalan nak naik tu, si Aminur ni, dia macam terdengar suara orang tengah pukul gong. Tu tak? Yang macam orang tang. Time orang meninggal tu? Pukul gong kalau Gong besi nak ada ke? Gong besi ke persembahan. gong kampung? Gong nak buat persembahan tu. Besi lah? Gong besi tu. Macam tang. Lepas tu tang. Kan diorang baru naik tau. Baru dalam berapa belas minit naik, dia dengar bunyi tu. Okay. So Mino ni macam, kau dengar tak? Dia tanya si Akid tu lah, kau dengar tak bunyi gong? Aku daripada tadi dengar bunyi gong ni lah. Lepas tu Akid macam, bunyi gong mana kau ni? Mana ada orang gong dekat Yelah, betul. dekat sini kan? Macam kalau nak buat persembahan pun Dari gunung kot. area gunung kot. Mana ada orang nak buat persembahan area sini kan? Lepas tu Mino ni cakap, cuba kau dengar balik. Aku memang betul dengar ada bunyi gong dekat sini. And then diorang macam dengar balik, tapi memang betul tak ada. Si Akid ni keep on cakap, tak ada, aku memang tak dengar apa-apa. Kau dengar gong apa ni? Kau ni minum ke? Macam tu lah, macam laki-laki punya cakap kan. Lepas tu diorang dah teruskan perjalanan apa semua. Dah sampai dekat checkpoint pertama. Diorang rehat jap. Ambil gambar lah, duduk dulu kan, rehat-rehat. Tapi diorang rehat tak adalah lama mana, dalam 5 minit. Lepas tu diorang terus jalan balik. Sebab diorang tak ada planning untuk tidur dekat situ malam tu. So bila dah naik balik tu, tiba-tiba si Aminur ni, dia ni memang macam jenis kaki sembang. Dia kaki borak sikit. Dia tiba-tiba tercakap macam ni tau. Aku rasa kan, cuba kau fikir balik, kalau kita hilang kat sini, ada tak orang cari kita? Dia cakap macam tu. Sebab masa tu dekat gunung tu memang ada kes orang hilang yang memang tak jumpa. Memang kecoh lah benda tu kan. And then si Aminur ni, dia teringat benda tu. So dia macam, agak-agak kan, kalau kita hilang, orang cari kita tak? Kalau orang cari kita,
macam mana dia orang macam si Minor ni dia macam ada question pasal benda tu. Yelah. Lepas tapi itu percakapan yang agak tak patut dicakap lah kalau pergi tempat yang tu. Patutnya memang tak patut dia cakap lah. Lagi satu, diorang ni memang hiker. Patutnya diorang dah tahu benda-benda yang basic. Tak boleh cakap, tak boleh buat kan. Tapi orang cakap terlepas cakap ataupun memang out of control kan, kita tak tahu juga. And then si Akid ni tegur lah kawan dia. Kau dah kenapa? Kau nak hilang pula kat sini? Macam tu lah kan. Kau jangan cakap bukan-bukan. Kita ni dekat tempat ni. Kau pun tahu kan kat sini memang banyak kes. Lepas tu si Minor ni cakap lah, tak adalah, sebab aku terfikir je, tiba-tiba terfikir. Tak minta, tapi terfikir. Benda tu datang tiba-tiba je macam tu. Lepas tu Minor ni dia macam, aku tak adalah minta tau Kid. Cuma aku just terfikir kalau kita hilang, agak-agaknya orang risau tak? Orang cari kita ke tak? Orang tak tahulah apa masalah pemikiran dia masa tu. But kawan dia keep on remind, Jangan cakap-cakap benda macam tu. Jaga percakapan lah kan. So dah cakap-cakap tu, diorang pun at the same time diorang teruskan perjalanan diorang untuk pergi kat puncak lah. And then jalan-jalan tu, dekat situ memang banyak hiker-hiker lain juga. Ada banyak orang-orang juga. And diorang punya orang yang naik gunung ni, dia punya rutin dia kena bagi salam dekat orang yang turun. Bukan bagi salam lah, dia macam setiap orang yang turun tu kita kena sebut, macam kalau pagi-pagi sebut morning, ataupun macam kena sambut lah setiap kali kita naik turun bukit tu ataupun gunung. Dia ada orang turun, dia pun sebut lah, sambut macam selamat pagi atau bagi salam, benda-benda yang basic kan kita cakap kan lepas tu. And then ada satu kejadian ni yang Akid cakap, masa dia naik tu dia tengok ramai gila orang yang nak turun dekat yang nak turun daripada kawasan gunung tu. So si Akid dia cakap, ramai gila orang yang hiking hari ni kan. Lepas tu diorang pun macam, betul lah kot, sebab memang weekend, hari Sabtu kan, memang weekend, make sense lah kalau ramai orang. Tapi ramainya tu yang tak make sense macam tu. Si Akid dengan Aman dia pun buat bodoh je lah. Sebab diorang pun tak adalah nak tanya, kenapa ramai sangat hari ni, korang ni kena datang dari mana-mana kan. Maybe memang ada rombongan, macam tu lah kan, macam tu. Diorang just buat kerja masing-masing. Tak tahu macam mana si Aminur ni, dia tiba-tiba jadi macam orang lost. Lepas orang-orang tu turun kan, turun, si Akid ni nampak kawan dia ni macam dah agak lost sikit. Which is tiba-tiba si Aminur ni start senyap. Dia daripada yang tadi borak-borak banyak-banyak kan, dia dah start macam mengikut kan. Kat belakang tu jalan macam seret-seret kaki. Dah tak fit macam mana diorang naik tadi tu. Tapi diorang dah naik ke baru nak naik? Diorang ni baru nak naik. Baru nak naik? Yang turun tadi tu bukan diorang. Oh ya. Kiranya diorang baru, lepas tengok diorang orang turun, diorang baru nak naik. Diorang tengah naik lah. Yelah, kira macam diorang kan tengok orang turun. So diorang baru nak naik, baru dia punya kaki tiba-tiba kawan dia lemah and so on tu. Ya, masa tengah jalan tu lah, tengah-tengah jalan tu, kawan dia ni kan tadi macam memang bising kan. Kita kalau naik gunung pun, kalau bising macam mana pun takkanlah sepanjang masa kita berborak kan. Akan ada masa kita senyap, dia pun senyap. Betul. So bila dah senyap tu, si Akid ni baru realise, hal daripada tadi senyap je si Mino ni kan. Pergi mana kan. Lepas tu dia tengok, dia pusing belakang, tengok kawan dia dah agak jauh sikit daripada dia. But dalam condition yang Mino ni dah agak lemah sikit lah. Dia macam tak fit. Tak bermain lah. Tak fit. Jalan pun seret je kaki. Lepas tu tunduk je lah macam tu, macam long lie macam tu. Lepas tu Akid ni patah balik, tanya kawan dia, kau okey ke tak ni? Kalau kau dah tak okey, dah tak payah kita teruskan, kita patah je lah balik. Benda pun tak tinggi mana pun kita naik ni kan, tak jauh sangat lah kita naik ni. Lepas tu Mino dia cakap, boleh je weh, aku okey je ni. Alah, biasa lah tu, sikit-sikit. Aku tak tahu, tiba-tiba dia rasa badan dia macam dedau. Macam tu, macam dedau. Macam orang on the way demam je tu lah. Dia tiba-tiba je, padahal tadi okey je kan. So Akid ni pun macam, kau betul tak ni? Betul. Dah jom gerak lah kan. Jalan. Si Minor ni dia cakap, Kid, kau dengar tak? Pasal dengar apa lagi? Tadi dah dengar bunyi gong, ni kau dengar apa lagi kan? Aku macam dengar orang minta tolong lah. Dia cakap dia dengar orang minta tolong. Lepas tu
out of nowhere, mata si kawan dia ni, yang Aminur ni, macam kosong tau. Mata dia macam, aku rasa macam ada orang minta tolong lah. Macam tu. So si Akid ni pun macam, weh, kau biar betul, kau okey ke tak ni? Dia cakap macam tu. Lepas tu si Aminur ni cakap, weh, ada orang minta tolong lah. Kat situ. Dia cakap macam tu. Kat mana? Kat situ. Ada orang minta tolong. So Akid ni, dia tak faham sebab yang dekat tepi tu jurang. Tahu tak jurang? Belah-belah tepi-tepi diorang tu lah. Tu kat sini panggil apa? Curam. Jurang. Saya panggil jurang. Curam boleh, jurang boleh, Dia juram. macam jurang dalam sikit kan, sebab dia orang naik gunung. Ya. So dekat tepi dia tu is jurang. Sini panggil cerun. Oh. Sini panggil cerun. Okay, kat tepi dia tu cerun. So si Akid ni, dia tengok kawan dia dah macam pelik. Diorang kan memang dah selalu hiking. Dia cakap dah tak payah, kita gerak balik lah kan, macam tu. Dia tarik kawan dia ni, dah kau jangan nak macam-macam lagi. Tapi si Minor ni degil. Dia nak juga pergi dekat situ. Dia cakap, weh, tak boleh weh, kau tengok tu ada orang nak terjun. Dia cakap macam tu. Dia ada orang minta tolong, tapi orang tu macam nak terjun. Ini katanya lah. And then si Akid cakap tak ada orang. But tak tahu macam mana si Aminur ni, dia macam lepaskan tangan si Akid. Dia terus pergi dekat situ. And up, dia terjun. This is, dia terjun cerun tu. yes. Dekat situ ada a few pendaki lain juga yang tengoklah kejadian benda tu. Sebab ada a few juga orang dekat situ. Orang-orang kat situ semua dah macam tergamam dekat situ. Semua orang macam speechless. Benda tu jadi sangat cepat. Baik, tiba-tiba dia terjun. Tiba-tiba je dia terjun. Si apa tak lagi si Akid ni kan, kawan dia kot. Kawan dia yang terjun ni. So dia pun macam dah menjerit lah kan. Okay. Kawan dia terjun. That time orang-orang tu semua datang dekat situ nak tengok si Akid ni terjun lah kan. Bukan. Aminur terjun. Okay. Akid ada. Akid takut kawan dia. Sebab Akid terkejut tengok kawan dia terjun. Aminur terjun tanpa memikirkan masa depan Akid. Kenapa dia nak fikir masa depan Akid pula? Mana dah tahu kawan dia misalkan kawan dia. Tapi Akid cakap dia pun tak faham kenapa yang kawan dia ni terjun. Okay. Memang dia tak faham lah sampai meninggal kawan tu. Lepas ya Awi. Tak tahu Tak, mana tahu ni kawan cerita. Tak tahu ke? Bukan kawan aku. Dia punya tanya, tak tahu ke? Tak tahu. Tapi macam tu lah. And that time Awi, tak payah gelak sebab ni cerita sedih sepatutnya. Cerita ni betul ke? Betul lah. Serius. Tak baik tau. So saya gelak. Minta maaf saya gelak. Okay, saya minta maaf. Lepas tu that time kecoh lah kan. After a few minutes ranger datang and kejadian dekat situ dah jadi macam chaos. Orang keep on macam tu lah. Okay. Nak tengok, nak ambil mayat dia pun dah ambil berapa lama. Sama je lah. Lepas tu Akid cakap benda ni sangat membekas dekat ingatan dia punya ingatan lah. And that time Akid cakap a few after dia balik daripada hiking tu, beberapa kali dia selalu sangat mimpi si Aminur ni. And bila dia ceritakan balik pasal kronologi benda ni lah, daripada awal dia datang, masa dia pergi hiking tu dia nampak rumah dengan dia dengar bunyi gong, dengan apa-apa everything lah macam dia cerita kat Zura ni. Orang tu macam cakap, inilah yang kawan kau cari. Maksudnya inilah yang kawan kau cari daripada awal. Dia cakap apa? Cik Gong? Awi. Dah tu. Bukan cikgu. Betul daripada awal. Kan awal tadi dia cakap kalau dia hilang tadi ada orang cari ke tidak, ada orang ke tak. So benda tu mungkin ada itik ini tak tahu Ini tak tahu. Mungkin ada kesan kot daripada apa yang kita cakap. And dua rumah kembar yang dia nampak tadi tu, orang cakap is diorang berdua. Yang seorang lagi, yang satu tu macam Usai, yang seorang lagi tu, yang satu tu
cantik. Macam tu. Sebab bila dia patah balik, tak ada pun rumah tu. And bila ditanya orang lain, rumah kembar yang diorang jumpa masa nak pergi tadi tu, memang tak ada. Just hutan biasa. Kiri kanan tu memang pokok-pokok je. Tak ada rumah pun. Macam tu lah yang diceritakan. Cuma tak ada hantu pun Awi dekat sini. Tak ada hantu pun. But ini yang jadi dekat dia lah. Benda-benda yang dia dengar. Mistik lah, mistik. Misteri. Misteri, agak misteri lah. Wow. But now sampai sekarang lah dia cakap dia memang dah tak pernah pergi hiking lagi. Dia yang memang hikers ni, yang memang selalu pergi hiking. Sejak daripada kejadian tu, dia memang tak pergi dah hiking dah lepas tu. Dia cakap dia macam trauma. And dia tak tahu kenapa benda tu jadi macam tu je. Seolah-olah kawan dia ni macam tak normal. Macam tu lah. Pandangan mata si Aminur ni pun masa tu nampak kosong. Dia kata macam tu, ada orang minta tolong. Pak, dia terus pergi situ. Saya agak terkilan sebab aku gelak tadi. Dia sampai meninggal. So saya minta maaf untuk daripada apa dia? Akid kan? Akid. Akid, saya minta maaf sebab gelakkan arwah kawan awak. Saya minta maaf, maafkan saya. Cubalah korang try cari cerita pasal benda ni dekat Google ke apa benda ke kan. Sebab hari tu Zulfa ada terbaca juga. Memang betul ada. Satu cerita yang aku agak speechless untuk membahaskannya sebab aku dah buat satu kesilapan. Saya pun sama. Iaitu aku menggelakkan orang yang telah tiada. Saya minta maaf kali ni. Saya tahu itu datang kesilapan daripada saya. So Zura, how? Berapa Zura nak bagi rating untuk cerita Zura? Cerita ni sebenarnya menarik korang. Cerita dia best. Dia hiking kat mana? Masa saya baca tu cerita ni best. But saya tak tahulah kenapa hari ni saya deliver cerita ni agak macam macam on off sikit. Sorry lah. Tapi cerita dia bukan menarik lah. Boleh untuk dikongsikan bagi Zura lah. Dekat mana dia hiking ni? Sekejap lagi lah Zura beritahu. Oh ya, ya. Okay, Sekejap lagi Zura beritahu. boleh. Sekejap Zura bagi tahu. Sebab dia memang tak bagi mention gunung mana. Tapi kalau korang baca, korang dah tahulah gunung mana kan. Faham. By the way, saya bagi cerita ni dalam, aku bagi 9 lah sebab apa tadi aku gelak kan. Aku rasa bersalah, aku bagi 9 untuk cerita ni. Tapi situasi yang sama, tak nampak itu lebih menakutkan daripada nampak. Yes. Dan benda tu terjadi. Kejadian apa yang berlaku tu lah yang paling menyeramkan kan. Apa yang terjadi masa tu. Untuk kita hilang seorang kawan tu, Zura rasa dia lebih Perit lah, sedih perit. lah. Sedih. Saya tak boleh lah, saya rasa bersalah sebab saya gelak orang tu tadi. Tutup lah, lain anak. Lain hantu. Aku bodoh lagi gelak. Tu tak patut gelak tadi tu. Salah aku. Astagfirullahaladzim. Ingatkan dia duduk lagi punya dah pergi dah. Tak apalah, sama-sama kita doakan dalam Fatihah.